Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Dan salam sejahtera, selamat malam. Bertemu kembali kita dalam siri yang terakhir. Sembang-sembang santai, sembang-sembang berfokus, sembang-sembang sambil menjawab soalan. Jadi kita nak bincang pada malam ini ialah subtopik yang pada pandangan Cikgu Santai, Cikgu Gani, subtopik ini cukup banyak disoal dalam mana-mana modul sejarah. Baik, jom kita tengok. Tumpuan kita awal-awal pun saya dah tulis. Tajuknya ialah pentadbiran dan perundangan. Inilah tajuk kita ni. 1/3. 3/4 pula. Jadi tajuk kita ni dia menarik lah. Kalau kita tengok ada dua. Satu pentadbiran, satu undang-undang. Dan subtopik inilah yang paling banyak muka surat dalam bab 1. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita tengok, kita terjah di SKP. Hari tu kita dah tulis dah, kita dah bincang dah berkaitan dengan bab 1.1, 1.2. Bab ini cikgu buat semua subtopik kecuali 1.4 lah. Hari ni dah sini dah. Jadi kalau kita tengok pelajar, cikgu tak padam pun yang hari tu. Kita nak tengok di mana ya. Jadi kalau kita tengok hari ni pentadbiran. Jadi terbalik rupanya pentadbiran orang tua macam inilah ya. Pentadbiran dan undang-undang. Kita nombor 3 ni. Jadi nampak di sini. Dia ada dua yang boleh disoal. Jadi kalau kebat, dia mesti tanya tentang kesan, kepentingan kalau kita mematuhi undang-undang. Apa kesannya? Dia mesti tanya tentang kepimpinan. Dia mesti boleh kaitkan kesatuan pula. Dia boleh kaitkan tentang Kesultanan Melayu Melaka dengan hari ini. Apakah yang menjadi asas? Jadi hari ini kita menggunakan dua modul utama. Satu Kejora, satu Jaguh. Daripada Negeri Sembilan dan Negeri Perak. Baik, ini kita dah buat. Ini sekadar cikgu nak tunjuk. Dah buat lah 1.2. Hari ni 1.3. Cikgu masih gunakan bahan daripada Cikgu Syam. Itu modul iPro. Sebab nampak dia lebih jelas kan. Okey, cuba kita tengok di situ dia kata apa. Ada pentadbiran undang-undang. Jadi dalam pentadbiran ni, kalau kita tengok buku teks, pelajar harus faham tentang satu sistem yang dipanggil sistem 4 lipatan. Cuba kita tengok di sini kan. Kalau 4 pentadbiran, kita tak larilah sistem ini. Pembesar 4 lipatan. Sistem yang mana pemerintah ini lebih tersusun dan lancar. Di mana diketuai oleh siapa? Ini Sultan. Yang mana Sultan ini kita nampak memberi ataupun menyerahkan pentadbiran beberapa kawasan. Nampak di situ kan? Beberapa kawasan kepada pembesar berempat. Banyak jawapan ni. Iaitu dipanggil sebagai kawasan pegangan. Kalau kita nak letak fakta, ini fakta. Ini fakta. Ini huraian. Ini huraian. Ini contoh. Kalau pelajar cerita lagi pembesar berempat ni siapa, udah banyak markah kita. Di sini kita nampak kan. Senangnya cikgu. Inilah pembesar berempat. Inilah sistem 4 lipatan. Yang mana sistem ini apa lagi poin dia? Lebih tersusun dan berhierarki. Ini nanti kita akan jawab soalan nanti. Kita ada pembesar berempat. Siapa yang bantu pembesar berempat? Ni tengok pembesar berempat ni. Pembesar berempat ni siapa? Ingat, balik recall balik. Senang aja cikgu yang ini. Okey, semua faham. Sampai Laksmana. Siapa yang membantu pembesar berempat? Dibantu oleh ini nampak. Ini kadang-kadang kita lupa ni.
Syah bandar sampai penghulu. Inilah kita kata sistematik tu, daripada atas, pentadbiran negeri lah senang cerita, daerah dan sebagainya. Jadi ini pelajar, ini boleh jadi satu soalan yang khusus, termasuk undang-undang. Bila undang-undang dia ada dua. Hukum kanun di mana? Hukum kanun cikgu di darat. Bicara tentang apa? Dia dah cerita di sini kan 1, 2, 3, 4. Undang-undang laut cerita tentang apa? Okey, jadi pelajar, kita tengok balik soalan kita ni. Bila kita belajar di sini, dia tanya soalan pertama ni senang saja. Apakah peranan pembesar berempat? Pembesar 4 orang ni. Ini. Jadi kalau kita apakah, boleh kita bagi jawapan fakta saja pun boleh. Kalau nak bagi fakta dengan huraian pun boleh. Tapi jawapan kita nampak kan? Peranan pembesar berempat. Ini intro pelajar, tak ada markah di sini kan? Bendahara merupakan ketua pentadbir. Ini huraian. Ketua Turus Angkatan. Okey, ini huraian. Ini fakta. Menasihati Sultan, huraian. Dapat 4 markah pelajar. Jelaskan perbandingan. Good. Dia minta perbandingan. Kalau kita tak faham soalan ini, kita akan hilang markah. Bila sebut perbandingan, mungkin kita boleh gunakan kata kunci manakala ataupun berbanding. Dan kata tugasnya jelaskan. Cikgu dah bagi tahu dah dalam video-video lain. Kalau jumpa jelaskan ni, fakta, huraian, contoh adalah jawapan yang terbaik. Kalau tak ada, fakta huraian lah. Jadi di sini pelajar, kita kena bezakan. Bila bezakan, selain kita ada kata kunci manakala, berbanding, kita juga digalakkan menjawab dalam perenggan yang berbeza. Cikgu tak kata perenggan satu tu salah. Tapi, kalau dua perenggan, dia memudahkan pemeriksa untuk memeriksa kata kita. Baik, cuba kita tengok jawapan ini kan. Hukum kanun ya. Ini undang-undang laut. Paling mudah. Kanun mana? Darat. Laut lah. Ada berapa phase pasal? 44 pasal cikgu. Bicara tentang apa? Di sini dah dapat berapa markah pelajar? 3 sekurang-kurangnya. Dia ada 4, kita bagi 3 je. Baik, undang-undang laut berkaitan dengan apa? Ada nahkoda. Nahkoda Melaka. Itu kita lupa. Saya lupa lah cikgu nahkoda jenal, diri, sahak ini. Tak apalah, kita ingat mana yang kita boleh jawab, kita jawab. Tapi kalau 8 markah, seelok-eloknya jawapan kita seimbang. 4. Kalau macam ini, jawapan ni, hukuman setimpal terhadap perbuatan jenayah. Fakta. Huraian. Contoh. Hukuman terhadap jenayah menggugat keselamatan. Fakta. Contoh. Macam ini pun boleh. Tapi kalau kita nak buat perenggan cerita tentang hukum kanun pun boleh. Dia terpulang kepada kita, pelajar. Cikgu. Boleh ya satu soalan tu dibina 2 sekali? Boleh. Nanti cikgu tengok. Soalan C, tadi cikgu dah bagi tahu. Keban 8 markah kalau boleh kita jawab dengan holistik. Ini contoh jawapan holistik. Kenapa? Mengapa rakyat perlu mematuhi undang-undang? Sebab apa? Mengapa ni? Untuk apa? Nampak? Yang munasabah ni semualah kita akan letaklah sebagai fakta, huraian. Mungkin kita katakan dengan mematuhi undang-undang. Dari segi politik, ini biasanya jawapan di banyak ekonomi, politik, sosial. Politik dulu kita mula. Politik kita akan menyebabkan apa kalau rakyat patuh? Politik kita akan stabil. Kerana semua masyarakat hidup saling percaya, mempercayai. Itu sosial. Dan tiada, sambung lagi huraian. Dan tiada wujudnya perasaan syak wasangka dan semuanya mematuhi arahan pemerintah dengan baik. Kita bagi contoh dalam suasana COVID ni kan. Macam mana kita patuh kepada undang-undang. Dengan pematuhan undang-undang ni kita nampak apa dalam COVID ni?
Mungkin kita boleh katakan COVID semakin lama semakin baik. Itu influence kita. Ekonomi kita mungkin akan berkembang. Kalau pelajar dapat bezakan sini, cukup baik pelajar. Sebab bila kita tengok soalan, cikgu selalu dalam perkongsian, cikgu tekankan soalan ini kan. Nampak? 5M. Dalam soalan ini pelajar, kita ada dua soalan. Satu pentadbiran, satu ialah undang-undang. Oh, ini 6 lah cikgu. 6 bermaksud 3. Kalau sistem pentadbiran 6 markah, nama sudah cukup. 1. Ini diketuai oleh siapa? Dibantu oleh siapa? Kita bagi nama tugas. Tugas-tugas pembesar. Siapa yang bantu tugas ini? Ada 4 tadi kan? Syah Bandar. Mereka mentadbir di mana? Kawasan pegangan. Cukup mudah walaupun jelaskan kata tugas dia. Ya ini, macam mana undang-undang kanun ni memantapkan sistem pentadbiran? Kita kena buktikan lah. Hukum kanun di darat. Contohnya undang-undang laut menjaga memastikan perdagangan berjalan dengan lancar. Baik. Untuk itu, okey lagi. Bila soalan C nampak, pelajar kena faham. Dia kata apa? Asas. Kalau boleh jawapan asas ini dikaitkan dengan ini. Contoh juga ambil satu saja. Pelajar kalau tak faham boleh cuba jawab. Dalam perkongsian cikgu ramai dah pelajar jawab. Pentadbiran kita ambil. Kalau dulu pentadbiran sistem 4 lipatan. Hari ini kabinet. Kalau dulu diketuai oleh Sultan. Sekarang YDPA. Sultan dibantu oleh bendahara. Sekarang PM. Lepas tu banyak lagi. Cukai. Ini kita tengok pelajar. Macam soalan A kan. Kita boleh jawab macam ni. Nak dapat 6 markah sahaja. Lihat stimulus. Faham. Biasakan kita bina rangka. Jawab yang baik pelajar. Untuk soalan B. Sama juga. Kalau tengok soalan B. Ditanya apa tadi? Undang-undang kan. Kalau kita faham tentang undang-undang ni anak-anak lah kita sebenarnya boleh jawab dengan baik. 6 markah. Jadi bila dengan adanya undang-undang ini, kita nampak pedagang luar menghormati negara Melaka. Negara lah pada waktu itu. Jenayah menyebabkan apa? Semuanya nak hadir mematuhi tentang sistem percukaian. Kita ada 3%, 6%, ada yang percuma. Bayarlah cukai sebelum berniaga. Nampak kan? Lagu Cikgu Yusof tu kan? Dan yang terakhir, kita kaitlah. Ini yang cikgu cerita tadi. Kaitkan dengan sistem ini. Jadi sama juga. Apa yang ada ni, kalau kita tengok dalam modul-modul lain pun. Kalau kita tengok dalam modul, contohnya modul Perak. Di sini Kalau kita tengok dalam modul Perak, ini kita dah jawab ni. Tengok soalan ni. Kesalahan. Ini pelajar jawab Cikgu cuba nak tunjuk saja. Dalam soalan B pun sama. Ini soalan esei. Sama. Bagaimana undang-undang dapat memastikan keunggulan negara bangsa? Sama dengan soalan esei tadi. Memantap. Kepentingan undang-undang. Cikgu samalah soalan. Apa pun kita nampak, kebanyakan soalannya hampir sama saja. Kepentingan, keunggulan, undang-undang. Ciri ni kita dah jawab dah. Nampak lagi bawah. Dia cerita tentang undang-undang laut pula. Samalah cikgu. Ini mungkin kita tak erti jawab. Modul jaguh. Pelajar boleh tengok nyatakan undang-undang ni nak 1 markah saja. 1 markah. Pelajar boleh bagilah mana-mana jawapan kan. Soalan 2 B. Senang cikgu. Siapakah 4 pembesar? Jawab. Kepentingan. Jadi pelajar, apa pun yang saya tunjuk tadi pelajar dapatlah memahami bahawa dalam kita nak menjawab soalan ini, apa yang cikgu boleh ringkaskan, pelajar perlu faham ialah sistem 4 lipatan itu sendiri. Faham tentang tugas pentadbir.
faham tentang undang-undang, perbezaan dan tugas. Okey, terima kasih. Jumpa.